Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi mengupas buku saya, Wahai Ibu, Wahai Ayah. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang soleh dan soleha, meskipun sudah besar, meskipun sudah dewasa, tetap juga merupakan anak-anak kerana ada ibu bapa, kan? Sebelum ini kita telah mengupas ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan keutamaan, kepentingan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapa, juga larangan daripada derhaka kepada mereka. Okay, dalam sekian ayat-ayat tersebut, sekian hadis-hadis tersebut, ada satu ayat Quran dan satu hadis yang memberi tumpuan secara khusus kepada berbuat baik kepada ibu bapa ketika mereka di saat umur tua. Okey, ketika mereka sudah pun tua. Okey, dan mari kita baca hadis tersebut, mari kita baca ayat Quran tersebut, ya. Bagi tuan-tuan yang puan-puan yang ada buku saya, Wahai Ibu, Wahai Ayah, kita sekarang di muka surat 57. Di muka surat 57. Baik. Satu hadis, satu ayat, ya. Hadis, kita mulakan dengan hadis dulu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anfu, summa raghima anfu, summa raghima anfu. Sungguh hina. Kemudian baginda sebut sungguh hina, sungguh hina. Ataupun kita boleh kata celakalah, celakalah, celakalah. Qila, lalu seseorang berkata, man ya Rasulullah? Siapakah wahai Rasulullah? Siapakah yang hina itu ataupun yang celaka itu? Baginda menjawab, qala man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Seseorang yang mendapati ibu bapanya dalam keadaan tua, salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya, akan tetapi dia tidak memasuki syurga. Hadis sahih Muslim. Sebelum ini kita bincang juga tentang berbuat baik kepada ibu dan bapa, dan itu juga merupakan salah satu sarana untuk kita memasuki syurga Allah. Lalu apa istimewanya hadis ini? Hadis ini istimewanya dia menerangkan bahawa berbuat baik kepada ibu bapa di saat mereka sudah tua, ianya merupakan satu jalan yang lagi dekat, lagi lurus, macam highway kita kata, untuk memasuki syurga Allah, insya-Allah. Ataupun kalau kita lihat dari sudut gaya bahasa, ya, kalaulah saya dapat gunakan dalam bahasa kita ni, alamak, sikit je lagi nak masuk syurga. Apa pasal kamu tak dapat? Sikit je lagi. Kenapa tu? Yang ini apabila ibu bapa kamu sudah dalam keadaan tua, tapi kamu masih tak dapat masuk syurga. Padahal dah sikit je lagi. Ya, seolah-olah ibu bapa yang sudah tua ni, seolah-olah yang memegang tiket ke syurga, memegang kunci ke syurga. Ya, yang dengan itu ia akan memudahkan kita memasuki syurga. Sebab tu hadis ni kalau kita baca ayat Quran yang lain, hadis lain pun memang ada ganjarannya, memang ada keutamaannya dan insya-Allah dengan ganjaran syurga. Tapi hadis yang ini kalau kita tengok gaya bahasa Rasulullah tu macam nak sebut sikit je lagi. Apa pasal tak dapat masuk ni? Sikit je lagi. Apa yang sikit je lagi tu tapi rugi tak dapat masuk. Yang ini anak yang mendapati ibu bapanya yang dalam keadaan tua tetapi tidak dapat memasuki syurga. Kenapa? Sebab tidak berbakti, tidak merebut peluang untuk menjaga ibu bapa yang dalam keadaan tua itu, yang di mana kalau menjaga ibu bapa yang sudah tua itu, ia akan memudahkan lagi, mempercepatkan lagi kita untuk memasuki syurga, insya-Allah. Kenapa sedemikian? Sebab bila ibu bapa kita sudah tua, cabaran untuk menjaga mereka, cabaran untuk berbuat baik kepada mereka lagi besar, lagi susah. Sebab bila dah tua ni ada cerewetnya, ada lupanya, sekejap cakap tu, sekejap cakap ni, sekejap cakap nak makan lauk ikan, dah masak lauk ikan, dia minta lauk daging pula.
ada degilnya. Ajak pergi ambil vaksin, tak mau vaksin apa gitu. Kalau dah tua ni adalah pula apa nak kata, buang air besar merata-rata lah, buang air kecil merata-rata lah, suruh pakai pampers dewasa tak nak pakai. Jadi macam-macam cabarannya tu. Akan tapi apabila seorang anak itu tetap bersabar, menjaga, tetap bercakap dengan baik dengan mereka, tetap cuba memenuhi pelbagai kerenah mereka ke apa ke, sebab itulah diberikan ganjaran syurga kepada anak tersebut. Jadi memang kita kata, yalah, bila dah janji dekat sangat dengan syurga tu, seolah-olah dah dapat kunci syurga tu, mestilah dengan itu datang cabaran yang besar kan. Cabaran yang besar yang ini apabila menjaga ibu bapa dalam suasana mereka sudah tua. Baik, ini hadis Rasulullah SAW. Kita baca ayat Quran pula. Yang ini surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23. Surah ke-17 ayat nombor 23. Okey, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhan kamu telah memerintahkan agar jangan menyembah apa-apa atau sesiapa kecuali dirinya, kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa kalian hendaklah berbuat ihsan. Ihsan ini adalah berbuat baik dengan level yang lebih tinggi. Sebelum ini, bila kita dalam pelajaran sebelum-sebelum ini, kita telah mengupas beberapa ayat Quran di mana Allah SWT apabila saja memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, sejurus selepas itu menyuruh kita berbuat baik kepada ibu bapa. Apabila memerintahkan kita untuk menyembahnya, lepas itu saja dalam ayat yang sama tu, dalam rangkap yang sama tu, terus berbuat baik kepada ibu bapa. Menunjukkan kita kena jaga hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Dan yang pertama sekali sesama manusia ialah ibu bapa kita sendiri. Ya, dan hendaklah berbuat baik. Bukan buat baik sekadar biasa-biasa, tetapi berbuat baik pada level ihsan, level yang lebih tinggi lagi. Kemudian apa? Firman Allah, kita sambung. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Seandainya telah sampai mereka itu di sisi kamu ke umur tua. Okey? Salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uf. Maka janganlah berkata kepada mereka berdua itu uf. Uf ataupun Maknanya di sini, kalau pun tak boleh kata, uf pun tak boleh kata, apatah lagi nak membebel panjang-panjang. Apatah lagi nak kata, tadi minta lauk ikan, dah minta ikan, sekarang minta daging pula. Apa ni, ayah nak yang mana? Tak boleh macam tu. Maknanya, kalau pun tak boleh, uf pun tak boleh, apatah lagi dengan nak beletir panjang-panjang ke. Ini apa berak merata-rata ni, kan dah suruh, kan dah beli, dah pampers tu, pakailah, kenapa tak nak pakai? Cik, macam ada pengalaman pula ya. Maknanya, kalau pun tak boleh, uf pun tak boleh, apatah lagi kalau kita hendak berkata-kata kepada mereka dengan sesuatu yang lebih teruk daripada itu lagi. Okey. Jadi ada, kenapa ya Allah firman? Sebab Allah SWT sebagai yang mencipta manusia, dia akan tahu orang-orang muda ni, walaupun dah dewasa, dah umur 30-40 tahun, bila menjaga ibu bapa mereka, pasti akan timbul suasana kurang sabar. Lalu mereka akan beletir, akan mengata, akan itu, akan ini. Ya? Jadi, Allah SWT sebut, kalau uf pun tak boleh, pun tak boleh, apatah lagi kalau nak kata yang lain-lainnya lagi panjang itu. Ya. Apa lagi? Wala tanharhuma, dan janganlah kamu memarahi, janganlah kamu membentak mereka berdua. Okey? Pun tak boleh, pun tak boleh, apatah lagi kalau memarahi mereka berdua. Sudah tentu lagi dilarang. Sebaliknya apa? Wa kullahuma qaulan karima. Sebaliknya berkatalah kepada mereka berdua dengan perkataan yang karima, yang memuliakan. Dengan kita susunlah perkataan, susunlah ayat, susunlah nada. Nada tu penting juga. Body language pun penting juga. Jangan ayah tapi mata jeling lain macam. Ataupun ayah nak makan tak? Cepatlah makan. Kan?
Jadi cakap macam baik tapi nada tu lain macam. Jeling tu lain macam. Air muka tu dah lain macam. Orang tua kita pun terus hilang selera nak makan. Okey. Jadi ini satu perkara yang perlu diperhatikan. Jadinya dalam ayat ini Allah SWT memberi pengkhususan kepada orang-orang tua. Ya, supaya apabila anak-anak menjaga orang-orang tua, awal-awal lagi Allah dah larang, jangan kata jangan memarahi mereka. Sebaliknya, address them. Berbahasalah, berbicaralah dengan mereka dengan perkataan yang mulia. Ya. Kenapa? Sebab Allah SWT sebagai yang mencipta manusia, sangat mengetahui bahawa manusia ini sangat kurang sabar apabila menjaga orang-orang tua. Okay? Kita pun biasa dengar, bukanlah nak kata pepatah kan? Biasa dengar orang sebut kan, kalau orang tua jaga anak-anak, dia jaga dengan harapan anak-anak tu dapat hidup lama. Kan? Tapi anak-anak pula bila jaga orang tua dengan, bila nak meninggal ni? Bila nak meninggal ni? Lebih kurang begitu kan? Jadi macam jaga juga, tapi macam nak tak nak lah, macam apa nak kata, marah lah, senang hilang sabar kan? Jadi perkara-perkara itu kita kata boleh berlaku, akan berlaku, sebab itulah Allah SWT awal-awal lagi telah sebut dalam ayat ini. Ya. Kita ingat ya, surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat nombor 23. Saya sendiri Alhamdulillah, sedikit perkongsian pengalaman, Allah SWT telah memberi saya pengalaman dan juga peluang untuk menjaga ibu saya yang meninggal dunia tahun 1996. Kemudian menjaga ayah saya yang meninggal dunia tahun 2008 dan juga menjaga makcik saya. Makcik saya ni merupakan kakak kepada ayah saya yang meninggal dunia tahun 2012. Jadi kami adik-beradik 3 orang. Ada saya yang tengah, ada kakak saya, sekejap. Telefon ni buat bising pula dah. Okay, ada kakak saya yang sulung, ada adik saya dan saya di tengah. Jadi kami sama-sama menjaga, Alhamdulillah. Tapi disebabkan saya ni kerja pilot, kerja juruterbang, jadi bila balik flight tu lazimnya ada 2-3 hari cuti sebelum pergi flight yang lain. Jadi masa 2-3 hari cuti tu, saya ada peluang untuk berbakti menjaga orang-orang tua saya. Macam ibu saya meninggal dunia kerana sakit kanser. Jadi saya ada pengalaman menjaga ibu saya, bawa pergi hospital, bawa untuk rawatan, apa semua tu. Kakak dan adik juga menolong. Tapi sebab mereka kerja office hour, jadi pagi balik dekat maghrib, waktu dah letih ke apa ke kan. So mereka pun membantu di mana yang boleh. Dan saya pun membantu di mana yang boleh pada hari-hari cuti saya. Kemudian saya menjaga ayah saya, beliau meninggal dunia kerana sakit tua. Dan juga akhirnya menjaga, makcik. Makcik saya tu dulu menjaga saya juga. Apabila ayah dan ibu saya bekerja, makcik saya itulah yang menjaga saya dan adik-beradik. Okay, jadi ada, kita kata, part of family member juga. Jadi, bila menjaga tu, kita kata memang banyak memerlukan kesabaran. Tu yang tadi ada baca pengalaman tu. Kan? Sebab kadang-kadang sebagai manusia biasa terlepas juga. Dah cakap baik-baik dah, lepas tu lupa juga. Dah cakap baik-baik pun, lepas tu timbul balik pula. Kan? Okay. So, tapi bila kita dah jaga ni, okay, dan Alhamdulillah isteri saya pun turut membantu juga. Bila kita menjaga dan kita lihat kesihatan mereka makin merosot, kita macam dapat menjangka ini tak lama lagi dah. Dan apabila mereka betul-betul meninggal dunia, kita tak rasa sedih sangat sebab kita sudah, nombor satu, we are prepared for it. Sudah bersiap sedia kepadanya. Dan nombor dua, we did our best. Kita telah mencuba yang terbaik untuk menjaga mereka ketika mereka dalam suasana umur tua itu. This is an experience yang susah nak cerita. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang ada pengalamannya dapat memahami apa yang saya cuba nak sebut. Dan bila kita sudah ada pengalamannya tu, bila meninggal dunia, kita kata, bukanlah nak kata tak sedih ke apa ke. Tapi sebab kita dah prepared for it, dia bukan berlaku tiba-tiba. Dan yang pentingnya lepas tu, bila kita sudah ni, dia bukan nak kata, jangan salah faham, bukan puas hati. Maknanya kita telah berbuat baik, apa semua tu,
bila mereka dah meninggal dunia, tak timbul pula kehendak nak macam, alamak, aku tak sempat nak berbuat baik. Sebab kebanyakan orang ataupun sebahagian orang, ibu bapanya dibiarkan begitu saja, lalu tiba-tiba ibu bapa meninggal dunia, salah seorang atau kedua-duanya, baru terasa perasaan menyesal. Ataupun, alamak, aku tak sempat berbuat baik. Dan disebab itulah, alamak, apa aku boleh buat sekarang ya? Mulalah fikir, mulalah nak buat kenduri apa semua tu. Kan, malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40, ulang tahun, setahun-tahun. Saya ni tanya tarikh, exact tarikh ibu bapa saya meninggal dunia pun saya tak tahu, sebab saya tak buat majlis ulang tahun tu. Tahu meninggal tu pun, alhamdulillah boleh ingat. Tapi bila kita dah menjaga mereka, kita pun telah berpuas hati menjaga mereka, walaupun sambil itu kita renung-renung, there is a lot of things we can actually do better. Tapi alhamdulillah kita telah pun menjaga mereka, dan kita rasa puas hati dan kita telah mampu berbakti kepada mereka, dan tak sedih sangat bila mereka meninggal dunia. Yang saya nak sampaikan di sini ialah kepada tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang ini untuk menjaga ibu bapa anda, untuk berbuat baik kepada ibu bapa anda. Janganlah dibiarkan saja, tiba-tiba baru masuk hospital baru nak pending apa begitu. Dah meninggal dunia baru nak menyesal, baru nak menangis air mata sampai kering mata apa semua tu. Okey? Sebab sebelum tu dibiarkan begitu saja. Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Okay, bila dah betul meninggal dunia, baru macam, alamak, tak sempat aku nak berbuat baik kepada mereka. Alamak, sekian lama mereka dalam keadaan tua, aku tak jaga mereka apa. Okay, padahal peluang itu ada, dan hendaklah cuba manage time apa semua tu ya. Dan di sini juga penting kita kata kefahaman suami isteri. Okey, bila saya sibuk menjaga ibu bapa saya, isteri saya tolong. Dan bila isteri saya pula menjaga ibunya sampai meninggal dunia apa semua tu, saya pula yang faham, saya pun bagi ruang masa apa semua tu, ya tak apa, silakan, I'll be alone at home apa semua tu, tak apa, silakan. Jadi ada kefahaman antara suami isteri juga. Jangan nak jaga salah seorang pasangan pula, apa ni asyik nak jaga mak sendiri je, saya tak nak jaga ke? Jangan macam tu pula ya. Jangan timbul sampai begitu pula. Jadi ringkasnya, berdasarkan ayat Quran ini, berdasarkan hadis ini, hendaklah kita berebut peluang. Jangan, kalau ada adik-beradik kan, jangan, engkau lah jaga apa, asyik aku je, engkau lah jaga, aku dah jaga semalam, engkau lah pula jaga. Tak, kita berebut-rebut untuk cuba. Okay, jangan lihat, jangan tu, cuba untuk mendapat tiket, mendapat kunci untuk memasuki syurga. Okey, jangan kita passing sana, passing sini, passing sana. Okey, tapi sebaliknya kita sendiri yang okey, I will take care, tak apa hari ni take care, tak apa kawan sibuk, tak apa saya jaga ya. Sebab itu adalah peluang untuk kita berbuat baik kepada mereka. It is our last chance. Kita sebutkan, it is our peluang terakhir untuk berbuat baik kepada mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam rangka berbuat baik sebagai manusia biasa, bila kita duk jaga orang tua kita yang sudah tua ke apa ke, sekali-sekala kita pun terlepas perkataan. Tadi ke, sekali-sekala beletirlah juga terkeluar ke apa kan. Tak apa, itu manusia biasa. Yang penting ialah kita minta maaf. Minta maaf, mak, tadi saya marah terlebih lah pula. Okey, sebenarnya gini. Mari saya buatkan. Ya, perkara begitu ya. Sebab memang kita sebagai manusia, bila menjaga orang tua, level kesabaran dia tu, wow, tinggi betul tau. Okay, tinggi sangat. Tak boleh nak describe. Sampai ada peluang jaga sendiri, nanti baru tahu. Baru tahu kenapa ayat Quran ini ada khusus tentang orang tua. Kenapa ada hadis juga khusus tentang menjaga orang tua, ibu bapa kita yang sudah tua. Ya? Sebab nak menjaga mereka tu cabarannya sangat hebat. Okay? Alright. Dan satu lagi yang saya cadangkan, baca buku. Menuntut ilmu tentang menjaga orang tua. Sebab it is not easy. Dan saya bila jaga mak saya, jaga ayah saya, bila saya jaga makcik saya, baru saya jumpa satu buku dekat MPH. Dulu di Mid Valley Mall ada MPH. Sekarang dah tutup rasanya. Yang siri Dummy's Guide tu kan. Dummy's Guide for this one, Dummy's Guide. Dummy's Guide for taking care of the elderly. Bagus buku tu. Dan bila baca-baca, macam ni, baru kita faham emosi ke pemikiran orang tua, baru kita faham apa yang sebenarnya menggembirakan mereka, menyedihkan mereka, baru kita faham macam mana cara nak buat.
So, sama ada buku ini ataupun buku lain, tapi cuba untuk jadi kita ada ilmu. Bukan sekadar buat saja, lepas tu akan jadi geram, lepas tu marah. Okey, tapi kita ada ilmu yang dengan itu dapat membantu kita menjaga orang tua kita dengan lebih baik dan insya-Allah mendapat pahala dan moga-moga mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu ayat Quran, hadis dan pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri menjaga tiga lah, boleh sebut tiga ya. Ibu saya, ayah saya dan juga makcik saya ketika mereka sampailah sehingga mereka meninggal dunia. Ya, satu pengalaman. Dan bila saya baca ayat Quran ni, baca hadis ni, betul-betul saya dapat reflect, dapat terus terkenang, terfikir sekejap apa tu. Dan inilah yang saya ingin kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton sekarang ini. Okey, jadi tak apa, tak payah panjang-panjang. Ini saja yang saya nak ceritakan. Okey, tak apa. Satu topik sampingan. Baru-baru ni timbul, saya nampak perbincangan di beberapa media sosial tentang tanggungjawab seorang anak. Okay, kita semua faham seorang anak tu, especially anak lelaki, dia mestilah menafkahi keluarganya, yang ini isterinya, anak-anaknya, menafkahi dari sudut menyediakan bumbung, menyediakan tempat tinggal, menyediakan pakaian, menyediakan makanan, minuman. Lalu timbul pula soalan, habis mak bapak kat kampung tu macam mana? Kemungkinan besar mereka pun setelah bersara daripada bekerja ke apa ke, siapa pula yang nak menafkahi? Lalu ada yang kata anak tu juga kena nafkah. Ada yang kata kalau lebih anak tu nafkah. Kan? Jadi sekarang ni siapa yang betul, macam mana yang betul? Okey. Jadi yang ni sedikit saya nak cerita sebab ini termasuk dalam rangka berbuat baik kepada ibu bapa, bahawa termasuk tanggungjawab anak-anak, termasuk dalam rangka berbuat baik kepada ibu bapa ialah menafkahi mereka pada kadar yang mampu. Okey, pada kadar yang mampu. Apa dalilnya? Ada dalil tak ni? Okey, yang menafkahi, especially suami menafkahi isteri anak-anak, semua tahu kan? Okey, kalau merujuk kepada ibu bapa, ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, mari kita rujuk ayat nombor 215. 215 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa dan kepada siapa yang patut mereka nafkahkan? Yunfikun, nafkahkan. Qul, katakanlah, jawab pada mereka, ma anfaqtum min khairin. Okey, apa jua yang kamu nafkahkan daripada yang baik-baik. Jangan bagi yang tak baik. Jangan bagi harta rasuah, kalau ada lah kan. Jangan bagi yang kita kata samar-samar hukum dia. Manalah tahu waktu pejabat, lunch break, keluar jalan Sogo, masuk balik pejabat pukul 4. Kalau time ni lah, sekarang ni time COVID, semua duduk diam kat rumah je kan. Lunch break pukul 1 sampai 2. Pukul 1 keluar lunch, sembang-sembang, balik, lepas tu lepak luar pejabat, isap ukuk. Lepas tu masuk pejabat, duduk 10 minit, pukul 2.30, pergi surau, sembahyang Zuhur. Dah surau tu, isap ukuk balik. Lepas tu masuk balik pukul 3. Lepas tu sembang-sembang. Lepas tu pukul 4. Nak balik awal boleh tak? Tu balik awal apa begitu. Itu tu rezeki macam tu jangan duk bagi pada ahli keluarga. Jangan duk bagi pada mak bapak. Sebab itu tak termasuk dalam khairin. Okey. Sebab kita ni, dalam bab makan minum, kita selalu fikir halal haram dari sudut sembelihan. Itu betul tu. Okay, dari sudut sembelihan. Tapi dari sudut cara kita memperolehi harta ataupun duit itu. Yang itu kita jarang-jarang fikir. Padahal itu lagi besar. Dia punya consequences. Dia punya kesannya tu dalam kita kata keberkatan, dalam kita kata makbul ataupun tidak doa. Okay, yang ni ada saya sebut dalam buku saya, soal jawab ada adab berdoa kan. Jadi jangan di kalangan kita ni ada yang macam kita kata apa? Telefon kawan, kau tolong punch card tu aku sampai lambat sikit. Sampai lambat, duduk sembang, waktu keluar pula morning break, waktu masuk. Nak Zuhur, waktu lunch break 1 sampai 2 tu, time tu lah juga Zuhur. Nak isap ukuk, tak payah isap ukuk, buang duit. Nak isap ukuk juga masa lunch break tu juga. Okay, time kerja, tak ada kerja, pergi cari kerja. Tanya bos, ada kerja ke tak, aku nak buat kerja ni. Okay, jangan kita kata waktu pejabat tu dibazirkan begitu saja, ataupun jangan gaji duk jalan tapi kita duk buat benda-benda yang sepatutnya tak dibuat dalam waktu pejabat.
Okey. Okey, jadi ingat ma anfaqtum min khairin. Daripada yang harta yang baik tu, jangan bagi yang tak baik. Okey. Falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa wabnis sabil. Maka apa yang hendak dinafkahkan daripada harta yang baik itu maka adalah untuk ibu bapa. Okey, kaum kerabat, okey, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa jua yang kamu lakukan daripada perkara-perkara yang baik, fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah terhadap perkara-perkara itu maha mengetahui. Jadi ini dalil bahawa ibu bapa termasuklah antara orang yang kita mesti nafkahkan, wahai anak-anak. Okay. Suami dalam rangka menafkahi anak, isteri apa semua, kena perhatikan juga ibu bapa di kampung. Anak perempuan, kalau ada kerjaya daripada gajinya itu, bahagikan untuk kepada ibu bapa. Kalau yang jenis tak bekerja, kemudian suami bagi nafkah, suami bagi allowance, sebahagian daripada allowance itu bagi juga kepada ibu bapa. Sekarang timbul pula soalan kedua, macam mana rasionya tu? Nak bagi banyak mana? Yang itu tu kita kata case by case basis. Kalau ibu bapa dalam keadaan berkecukupan, jadi tak perlu bagi banyak, bagi sekadar sagu hati ke apa ke. Dan mungkin anda pula orang yang baru mendirikan rumah tangga, baru nak beli rumah, baru nak beli perabot-perabot asas apa. Jadi mungkin belanja kepada keluarga lebih banyak berbanding dengan belanja dengan ibu bapa. Katakan ibu bapa dalam suasana keperluan, rumah di kampung dah buruk ke, bumbung dah bocor apa semua tu, jadi banyakkan lagi belanja ke sana ya. Sebab apa yang berlaku bila nak kata ibu bapa ni sekadar yang lebih je. Kadang anak tu rumah banglo, asyik pergi bercuti Vienna, Venice, Sweden, mana lagi? Casablanca, asyik naik first class Emirates, first class Etihad, apa semua kan. Duit semua belanja untuk keluarga. Tapi ibu bapa di kampung dibiarkan dalam suasana yang sangat dhaif. Ada pula yang ekstrim yang lain pula. Ibu bapa di kampung dibagi banyak-banyak, tapi ahli keluarga dibiarkan minimum sampai mereka pun tertanya-tanya macam mana pula ni ya. Jadi ia case by case basis, suami mestilah bijak dalam menilai siapa yang patut diberi, mana yang patut diberi. Okey, kalau ibu bapa dalam kadang-kadang berkecukupan, dia fokus kepada keluarganya. Kalau ibu bapa tak perlu, dalam suasana keperluan, dia bagi lebih sikit. Kalau yang ni lebih dah berkecukupan, maka cukup. Jika yang ni pun cukup, duit tu nak buat apa? Okey, boleh disedekahkan kepada NGO kebaikan, apa semua tu kan. Kebajikan, okey. Jadi, sebab kadang-kadang anak lelaki tu duitnya ada, tapi asyik nak buat investment, beli rumah, beli gold bar, beli saham, beli cryptocurrency. Tapi ahli ibu bapa dalam suasana yang sangat dhaif. Okey. Tapi dalam suasana COVID ni, dalam suasana ekonomi down ni, nak sedekah macam mana ni? Nak nafkah macam mana ni? Nak jaga dua-dua orang macam mana ni? Nak jaga orang tua lah, nak jaga keluarga sendirilah. Okey, mari kita rujuk Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. Surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka bersegeralah, maka berlumba-lumbalah kepada keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Dan kepada syurga, berlumba-lumbalah, bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan kalian dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat 134 pula. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam suasana senang dan juga dalam suasana susah.
Jangan tunggu senang saja baru nak sedekah. Tapi bila susah tu pun kita bersedekah. Bila dalam suasana kita ni ekonomi tertekan kerana COVID lah, kerana kerjaya lah, kerana gaji kena potong, kerja kena buang, kita tetap bersedekah, itu adalah lebih utama, ya. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, apabila Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah apakah yang paling baik, yang paling utama. Okay, Rasulullah menjawab, sedekah dalam suasana kamu ini, sedang duk mengira duit. Sedang dalam suasana kedekut apa semua tu. Dalam suasana sendiri nak perlu, tapi kita nak sedekah kepada orang lain, ya. Itu lebih kurang masuk hadis Nabi SAW. Jadi, ayat ini menganjurkan kita bersedekah dalam suasana senang dan juga dalam suasana susah. Wal kaziminal ghaiz, dan menahan kemarahannya orang-orang yang yang bertakwa, ya, yang bersedekahkan hartanya dalam suasana senang dan susah, yang menahan kemarahannya, wal afina anin nas, dan yang memaafkan manusia lain. Memaafkan manusia lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mengasihi orang-orang yang sentiasa berbuat baik, ya. Yang ini ayat 133, 134 surah Ali Imran, ya. Jadi yang penting tu yang pada mula tu wasari'un tu, jadi kita kata berlumba-lumba lah. Alah, aku ni adik-beradik 5 orang, aku bagi 100 dah lah, biar dia orang bagi. Alah, padahal kita ni berlumba-lumba untuk mencapai keampunan daripada Allah dan berlumba-lumba kepada syurga Allah. Tadi kita baca tentang menjaga orang-orang tua kan. Orang tua yang sudah tua kan, maka kita berlumba-lumba nak jaga. Jangan, alah, adik-beradik 7 orang. Adik-beradik 11 orang. Apa pasal? Aku saja. Kan? Jangan macam tu. Kita berlumba-lumba. Sama juga sekarang ni kita bincang tentang nafkah duit kepada orang tua kan. Alah, adik-beradik 11 orang. Apa hal? Aku juga yang kena bagi. Kan? Padahal aku juga susah ni. Hidup kat KL ni, cost of living very high. Macam-macam alasan kita bermain-main. Okay, tetapi yakinilah, apa saja yang kita nafkahkan, baik pada orang tua, baik kepada anak isteri kita, Allah akan berikan dengan gandaan yang lebih tinggi. Yang tu kena yakin. Sebab kadang orang kita ni yakin dengan investment rumah, investment property, investment hartanah, investment saham, investment cryptocurrency, investment macam-macam lain lah. Tapi investment yang Allah janjikan, dividennya, yang Allah janjikan bonusnya, tak pula diberi perhatian, ya. Cuba rujuk buku saya, Fiqh Harta. Satu pengenalan ringkas, Fiqh Harta, di mana di situ saya tunjuk pelaburan dalam Islam. Di mana dividennya, bonusnya dijanjikan bukan oleh fund manager, bukan oleh previous punya financial report, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki kepada manusia, yang melapangkan rezeki, yang memberkati rezeki kita ini, ya. Jadi dalam soalan, kembali kepada soalan tadi, nak nafkah kepada ahli keluarga sendiri ke kepada ibu bapa, it is case by case basis. Okey, tak boleh kita nak kata satu rule saja. Seorang suami itu hendaklah menilai siapa yang patut diberi, banyak mana yang patut beri, mungkin apa semua tu. Dan walaupun income dia tak banyak, tapi dia cuba bagi juga. Sebab bila dia cuba bagi tu, Allah akan balas balik dengan lagi banyak. Okey? Dan dia sendiri akan mencapai, kita kata, status kelapangan rezeki yang lebih banyak. Kelapangan rezeki ni bukan dia sejuta dalam bank, tapi kehidupan cukup, ahli keluarga sehat, semua happy, semua tenang. Sebab banyak orang ada 1 juta, 2 juta dalam bank, tapi hidup punyalah tak seronok. Macam-macam problem. Macam-macam yang mengusutkan pemikirannya itu, ya. Jadi itu sedikit, ya, yang saya hendak sambungkan. Jadi tadi itu nafkah beri apa? Surah Al-Baqarah ayat 215. Berlumba-lumba, bersegera kepada keampunan Allah dan juga syurganya yang seluas langit dan bumi. Surah Ali Imran 133 dan 134, ya. Ciri pertama sekali orang ini ialah mereka yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan senang mahupun susah. Banyak orang kita tunggu senang je. Bila senang pun dia bagi, buka wallet nak letak dalam tabung masjid tu pun, tak ada duit kecil lah. Paling-paling besar RM5, RM1 tak ada, terus tak jadi bagi. Lepas tu dia nampak pekerja warga asing datang letak RM50. Uish, dia orang ni
pula dah macam tu kan. Tak berlaku kat sini kan, tempat lain kan. Ya, okey. Jadi itu yang saya nak sampaikan. Ada beberapa, mungkin ada soalan ke di sini di bahagian komen? Assalamualaikum tuan, live streaming ada gangguan, putus-putus. Internet tak bagus. Strength 3. Ada yang kata bagus. Kejap. Ni sistem canggih pun tak canggih kita nak baca soalan. Okey, bagaimana kiranya ibu atau bapa yang dinafkahi anak itu menyalahgunakan pemberian wang yang diberikan? Sebagai contoh, ibu atau bapa guna wang untuk berbelanja boros. Jika tidak menerima wang dari anak-anak, mereka suka berhutang. Dalam hal ini, adakah anak perlu memberi kepada ibu bapa? Jika diberi nanti akan berlaku pemborosan. Yang penting di sini ialah pada saya cuba menasihati ibu bapa. Sebab dalam rangka berbuat baik bukan kita bagi saja, tapi jika kita nampak duit itu disalahgunakan, pergi pemborosan ke, penyalahgunaan ke apa ke, kita nasihatikan mereka jangan buat sedemikian dengan duit itu ya. Kalau nak cuba kawal pemberian itu pun boleh, tapi lebih utama ialah menasihati ibu atau ayah yang kalau mereka pemborosan dalam menggunakan duit yang diberikan itu. Okey, cuba nasihatkan. Okey, nampaknya satu soalan saja. Jadi 2 soalan Kapten. Bagi wanita sekiranya berlaku persaingan perhatian antara orang tua yang sudah tua, therefore more demanding and insisting untuk dapat perhatian anak, dan suami. Okey. Di manakah prioriti? Anak memang dia jadi macam sandwich. Dia memang tengah-tengah di situ, nak kena jaga keluarga je. In this case untuk menjaga suami dan juga menjaga orang tua. Di manakah prioriti ni? Cuba prioritikan kedua-duanya. Nak jawab terus ni susah. Tapi macam buku yang saya sebut tadi tu, Dummy's Guide to Taking Care of Elderly, memang disebut. Anak-anak sekarang walaupun dah dewasa, dia sandwich kat tengah-tengah. Dia nak kena jaga keluarga dia dan dia kena jaga orang-orang tuanya. Jadi anak tu kenalah pandai melihat mana yang diperlukan. Kalau orang tua sedang sihat ke apa ke, tak apa. Kalau dia pay attention pada anak-anak yang mungkin masih kecil, yang mungkin perlukan dia nak kena ajar ke apa ke. Tapi kalau orang tua pula yang dalam keadaan dah sudah sangat tak sihat ke apa ke, perlukan perhatian, adik-beradik lain pula ada yang sibuk ke ataupun tak nak jaga ke apa, maka dia beri prioriti ke sana pula. Okey, jadi cuba balance out. Sekali lagi, case by case basis, situation by situation basis. Dalam Quran diminta jaga orang tua seperti mana mereka menjaga kita sewaktu kecil. Tapi kalau ibu bapa jahat sehingga anak trauma masa kecil, kena jaga orang tua macam tu, macam mana tu? Okey, yang ini saya dah sebut dalam salah satu siri yang lain. Kalau pengalaman kita dengan ibu bapa kita masa kita kecil dulu kurang baik ke apa ke, cuba maafkan mereka, cuba lupakan apa semua tu. Akan tetapi jika betul-betul traumatical experience, macam kita kata sexual abuse ke, asyik kena balon je ke, bukan sekali dua, tapi asyik kena ambil tali pinggang lah, kena sebat ke apa ke, dan bukan sebab kita yang nakal ke, tapi ayah yang stres dengan kerja ke, ayah yang kita kata pergi main judi, pergi minum arak, mabuk, apa semua tu, betul balik pergi let go kemarahan kepada anak-anak tu. Jadi pengalaman seperti ini memang susah untuk dimaafkan begitu saja. Memang susah nak dilupakan, sebab nak diteruskan kehidupan susah. Kalau nak berbuat baik, tengok muka ayah, tengok muka mak je, teringat balik pengalaman-pengalaman dulu, susah nak dilupakan. Jadi dalam kes begini, pada pandangan saya tidak mengapa jika tidak dapat berbuat baik. Sebab
apa nak kata, the experience was so, kita kata sangat-sangat traumatik, sampai sukar untuk anak itu memaafkan, berbuat baik apa. Tapi jika ada sekadar biasa-biasa, yang itu tak apa, kita cuba maafkan ya. Jadi yang ini level ni pun kita kata berbeza-beza. Setengah orang mak bapak dia kita kata marah selalu-selalu, dia relax saja. Kan sebab dia pun tahu aku ni nakal. Setengah orang lain dia cannot take it. Jadi yang ini pun berbeza-beza. Tapi macam kita kata kalau ada sexual abuse, kalau kita kata penderaan emotional abuse apa semua tu kan, yang memang sukar dan dilupakan. Jadi Allah SWT maha memahami. Okey, hamba-hambanya yang memang dalam hati tu I should do good to my parents but I cannot forgive them. I look at them only, my life starts to go haywire, I cannot move forward, apa semua tu. Jadi dalam kes begitu, tak mengapa insya-Allah jika tidak dapat berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, saya rasa sampai situ saja soalannya. Okey, moga-moga membantu dalam memberi kita motivasi, kesungguhan untuk menjaga orang tua. Kita berbuat baik pada mereka, akan tetapi mereka bila mereka sudah mencapai umur tua, keutamaan, kepentingan untuk berbuat baik pada mereka adalah lebih dituntut, dan tentu saja dengan itu ganjarannya adalah lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengah stres, hilang sabar, kita bayangkan saja orang tua kita tu yang tengah beletir ke dengan macam-macam kerenah ke apa ke, tepinya tu ialah pintu syurga. Seolah-olah he is sitting there, sikit lagi nak masuk syurga dah. Ya, seolah-olah begitu ya, berdasarkan hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi moga-moga membantu. Kita jumpa lagi dalam siri akan datang, siri penjelasan buku Wahai Ibu dan Wahai Ayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.